Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi alhamdulillah dalam sesi Quran tadabbur setiap muka surat. Alhamdulillah. Pada pagi ini insya-Allah kita telah masuk kepada muka surat 499 insya-Allah, dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan muka surat yang baru insya-Allah, iaitu satu muka surat baru, satu surah baru daripada Al-Quran yang akan kita sama-sama ilalui insya-Allah pada pagi ini. Kita akan bersama-sama dalam surah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah, kita telah menamatkan surah Ad-Dukhan sebelum daripada ni, dan kita akan insya-Allah pada pagi ini kita akan lihat apakah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui surah ini, iaitu surah Al-Jasiyah. Jadi Al-Jasiyah ni artinya ialah satu keadaan di mana seseorang yang melutut berada di satu benda yang dia sangat takut dengan perkara tersebut ni. Jadi diambil daripada salah satu ayat daripada surah ini, Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan bagaimana manusia ini yang akan berada dalam keadaan sangat takut bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Kenapa? Kerana mereka terpaksa akan melihat di hadapan mereka dan merasai bahawa mereka telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan mereka semasa di atas dunia insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bersama-sama pada pagi ini 10 hari bulan Rabiul Akhir, 26 hari bulan November tahun 2020 insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam surah kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi saya akan bacakan seperti biasa insya-Allah sedikit daripada ayat ni untuk kita ambil barakahnya pada pagi ini dalam tilawah yang akan kita buat pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah baca ayat permulaan daripada ayat 1 sehingga ayat yang keempat daripada surah Al-Jasiyah. Jadi dalam surah ini secara ringkasnya dalam muka surah ini, kita pada pagi ini kita akan melihat iaitu apa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak perkara yang dapat kita lihat pada hari ini adalah menjadi sepatutnya menjadi tanda-tanda kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya yang akan kita lihat sebentar lagi insya-Allah dalam pelbagai bentuk, sama ada di langit sama ada di bumi insya-Allah dalam pelbagai bentuk, artinya ialah dalam pelbagai di atas, di bawah, di keliling kita dan sebagainya, maka kita akan dapat lihat perkara-perkara tersebut semuanya insya-Allah. Jadi itu perkara pertama lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam muka surat yang akan kita baca pada hari ini. Perkara yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala menempelak ataupun kita katakan mengancam akan membuat satu pertanyaan yang pelik. Bagaimana manusia ni yang telah melihat semua sekali yang ada di keliling kita ni, tiba-tiba dia merasai dia tidak percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, atas dunia kita ni kita ada dua benda. Kita ada dua makna di hadapan kita ni, kita ada dua perkara. Yang pertama sekali ialah perkara-perkara yang dapat kita lihat, yang dipanggil sebagai alamus syahadah. Alamus syahadah ni kita boleh tengok langit, kita boleh tengok bumi, kita boleh tengok air, kita boleh tengok diri kita boleh tengok binatang-binatang dan sebagainya. Perkara yang kedua ialah perkara yang tak dapat kita lihat. Perkara yang dapat dilihat ini dia tak panggil beriman.
Seperti kita kata matahari naik pada waktu pagi, itu kita tak katakan bahawa saya beriman bahawa matahari naik pada waktu pagi. Dalam bahasa Arabnya tak dikatakan beriman begitu. Kita beriman ni dikatakan beriman, the word iman tu adalah untuk menunjukkan apabila kita percaya kepada satu perkara tu yang tak nampak. Jadi sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa antara benda yang nampak ini sepatutnya ialah menjadi keyakinan kepada benda yang tak nampak. Jadi kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan 6 tanda-tanda, 6 perkara-perkara yang sepatutnya akan menjadi tanda kepada kekuasaannya, kepada kebesarannya, kepada kewujudannya, dan sepatutnya beriman dengan 6 perkara tersebut. Jadi apakah dia 6 perkara itu? Kita mulakan surah ini dimulakan dengan Hamim seperti biasalah, kerana dia adalah satu surah daripada surah-surah yang dinamakan sebagai surah-surah Hawamim, iaitu yang kita sebut sebelum daripada ni, yang mempunyai yang semuanya bermula dengan Hamim. Dan kemudian tu yang keduanya, semua surah-surah ni adalah Makkiyah, dan kemudian yang ketiganya surah ini dimulai dengan menceritakan tentang kehebatan Al-Quran. Dan yang keempatnya, di dalam semua surah-surah ini dia akan mengandungi cerita tentang Nabi Musa AS, dan kita akan dapat lihatlah sebentar lagi bahawa adanya kisah Nabi Musa AS di dalam ayat ini, dalam surah ini. Jadi insya-Allah kita pertamanya kita melihat dia adalah bermula dengan Hamim, dan kemudian tu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa masalah kejadian penurunan, tanzil. Jadi kita sebutkan dulu, kita dah ceritakan sebelum daripada ni, jadi saya rasa saya tak perlu ulang lagi. Dalam kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan tanzil. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan anzalna. Kadang-kadang menggunakan perkataan nazzal. Nazzal. Jadi ada 3 bentuk tu kan. Ada tanzil, ada nazzal, ada anzal. Jadi ketiga-tiga tu telah kita ceritakan apa perbezaan sebelum daripada ni. Jadi kepada sesiapa yang nak tahu detail tentang perkara ni, insya-Allah kan boleh lihat kepada boleh dengar insya-Allah kan dalam tafsiran-tafsiran ataupun tadabbur-tadabbur yang telah kita buat sebelum daripada ini. Jadi dalam hari ini kita nak tengok ialah Allah SWT menggunakan perkataan bahawa Quran ini, kitab ini diturunkan daripada Allah yang bersifat dengan aziz dan juga bersifat dengan hakim. Jadi sangat banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan begini bahawa kitab ni turunkan daripada Allah. Nampak kita boleh rasai, kita boleh macam fahami kan penekanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah emphasize kan, Allah tekankan masalah apa, bahawa kitab ni bukan dari Muhammad, kitab ni bukan daripada manusia. Jadi kita ni kan apabila satu perkara tu datang daripada suatu yang sangat besar, orang besar lah katakan, kalau surat tu datang daripada orang besar, lain dengan satu surat tu hanya datang daripada kawan kita. Kalau kawan kita mungkin tak ada apa-apa, tapi kalau surat tu katakanlah datang daripada bank, kata Masya Allah kan, bank kata ni ada surat untuk awak, surat rasmi gini kan, kita mesti suspend nak buka kan tak? Mesti macam wow, ini aku dapat hadiah apa kan, mungkin dah ada masuk cabutan bertuah kan, tiba-tiba dapat surat daripada bank, mestilah. Jadi sekarang ni Quran ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan penjadi langit, penjadi bumi, pencipta langit, pencipta bumi, bukannya daripada Muhammad. Jadi penekanan tu, tanzil tu, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengulang banyak kali kita katakan tanzil. Kenapa kan? Sebab nak ceritakan tentang kehebatan Quran tu. Sebagaimana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah kalamullah. Jadi oleh kerana dia tu kalamullah, dia tu datang daripada Allah, risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya manusia tu kena menghargai, sepatutnya manusia ni kena merasai dia adalah hebat. Jangan merasai bahawa dia sama seperti datang daripada manusia. Kalau Allah tu hebat, maka Quran juga adalah hebat. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ulang perkataan ini, iaitu tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Allah ni bukan macam kita. Kita ni aziz kita rasa, tak. Kita ni mungkin berkuasa. Kadang-kadang tu kita boleh buat satu benda, satu perkara, tapi apa yang kita boleh buat itu terhad. Kita boleh buat setakat tu saja, setakat yang dalam kemampuan kita. Walau bagaimana kuat pun manusia ni, dia tak boleh mengubah gelombang, kata. Gelombang laut, kata. Boleh mengubah klimat kan. Boleh mengubah. Manusia pening kepala nak ubah klimat ni kan. Macam mana nak ubah cuaca kan? Nak jadikan matahari itu tu supaya jangan bergerak. Boleh? Tak boleh. Sebagaimana Namrud lah kan, konon-kononnya nak menerbitkan matahari. Jadi kata hebat sangat Nabi Ibrahim kata terbitkan matahari tu daripada sebelah barat. Terbitkan, boleh. Fabuhital lazi kafar. Orang-orang kafir tu akan buhita, terbeliak lah,
terkangkang, tak boleh nak buat apa, kata-kata orang di Semenanjung kan. Terkangkang maknanya, terkangkang tu maksudnya bukan terkangkang diri, tapi maknanya dia tu tak mampulah nak buat tu. Barulah dia tahu. Itu jadi makna di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Aziz, dan Allah Taala itu Maha Hakim. Kenapa dia buat benda ni? Kenapa dia buat benda ni? Semua tu penuh dengan ihkam, semua tu penuh dengan hikmah dan sebagainya. Seterusnya Allah Taala pun sebutlah selepas daripada itu, iaitu Allah Ta'ala sebutkan 6 perkara. 6 perkara apa yang sepatutnya menjadi tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah start mulakan kita pada pagi ini. Allah Ta'ala dalam ayat yang kita akan baca kita pada pagi ini, iaitu ayat yang ketiga, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Yang pertamanya ialah pada apa, iaitu pada as-samawat, pada langit, iaitu sebelah atas. Dan kemudian di mana lagi? Wal ardi, di bawah. Jadi as-samawat tu dia guna jamak kan. Sebab banyak kan. Langit ada berapa lapis, wallahu alam bisawab kan. Kata ada 7, apa tu kan. Kita kata ada 7 kan. Tapi apa maksud 7 tu kan? Wallahu alam bisawab, kita tak tahu. Jadi sebelah atas semua tu dan juga sebelah bawah, Allah Subhanahu Taala katakan la ayatil lil mu'minin, menjadi tanda apa? Tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Jadi kalau tak beriman, apa ada di langit, apa ada di bumi, langsung dia tak rasa apa-apa. Langsung dia tak boleh relate kan dengan bahawa semua tu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Yang keduanya, wa fi khalqikum, pada kejadian kamu. Apa kejadian kamu ni? Iaitulah kejadian kita ni kan, daripada mani, daripada benih, kemudian menjadi daging, kemudian seketul darah, kemudian menjadi daging, menjadi tulang, menjadi baby. Itu fi khalqikum. Macam mana dia tu boleh jadi baby? Jadi bukan seorang, berbilion dah manusia. Manusia yang semua ada atas dunia ni semua daripada baby. Ada terus keluar tu kan, turun daripada langit tu sejak manusia. Tidak. Semua tu daripada baby. Jadi maknanya kejadian manusia tu sepatutnya manusia fikir. Manusia doktor ke, manusia tak doktor ke, kita tengok semua orang tahu bahawa semua tu lahir daripada perut ibu masing-masing. Jadi maknanya kat sini, itu khalqikum. Manusia tak boleh fikir ke perkara tu bahawa itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penciptaan itu mempunyai kehebatannya kan, yang manusia tak boleh nak fikir, tak boleh nak buat kan. Bayi tabung uji juga menggunakan benih-benih daripada manusia juga, dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala kata waqtilafi, kemudian wa ma yabussu min dabbah, kemudian apa yang melata di atas muka bumi ini. Dabbah tu ialah apa-apa yang ma yadubbu al ardi, satu benda yang melata, satu benda yang membiak, satu benda yang melata lah, yang bertebaran di atas muka bumi ini selain daripada manusia. So apa tu? Semua itu adalah ayatun liqaumin yuqinun, bagi menjadi tanda kepada orang-orang yang yuqinun, kepada orang yang yakin. Jadi yang pertama tu Allah Subhanahu Wa Taala guna kata yu'minun. Yang kedua Allah Ta'ala menggunakan yuqinun. Dan yang ketiga kita akan tengok pula ni apa? Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun. Yang ketiga ni Allah Subhanahu Wa Taala pula beritahu tentang kehebatan dia ataupun penciptaan dia. Yang ketiga iaitu apa? Malam dan juga siang. Dan kemudian tu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit, iaitu apa? Ar-rizki. Dia kata ar-rizki. Kenapa digunakan perkataan rizki sedangkan yang turun daripada langit itu ialah hujan? Kerana hujanlah yang menjadi permulaan kepada semua rezeki manusia. Kalau tempat tak ada hujan, tengok kita panggil di padang pasir, ada manusia tinggal? Tak ada juga. Manusia memerlukan kepada air. Jadi apabila ada air, apabila ada sungai, ada pokok. Bila ada pokok, ada manusia. Bila ada sungai, tanah subur, tanah boleh ditanam, maka manusia mula berhimpun di situ. Sama ada di sungai Nil ke, dataran Nil ke, delta Nil ke, sama ada di Iraq ke, sama ada di mana-mana, di Mississippi ke, di tempat kita tak boleh sebab semua ada pokok kan. Jadi makna sebenarnya kenapa ada pokok ni? Kerana ada hujan. Walaupun kita kata sekarang di pantai timur Semenanjung Malaysia sekarang ni banyak hujan sekarang musim hujan So jangan sedih kan. Hujan tu adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang ada banjir, ada rezeki kepada manusia yang lain pula kan. Dalam bentuk lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberi direct, kadang-kadang tak memberi direct. Jadi semua tu ialah dengan turunnya hujan daripada langit.
Jangan ingat untuk pada pasti saja, untuk semua sekali, untuk semua sekali manusia. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini ialah waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin. Lalu dengan hujan tu Allah Taala kata, tengok kan, ini sebab itulah ulama-ulama tafsir kata maksud rezeki di sini adalah hujan. Kenapa? Fa ahya bihil ard. Fa ahya bihil ard, maka dengan air itu, dengan rezeki yang datang daripada langit, dengan hujan datang daripada langit itu, maka ditumbuhkanlah bumi ini. Kalau tak, bumi ini akan matilah, kita katakan gitu kan. Kemudian ba'da mautiha, kemudian watasrifir riyah, yang terakhirnya, yang keenam ini ialah apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan watasrifir riyah. Tasrih ni apa? Taklib. Taklib ni apa? Berbolak-balik, iaitu ke sana kemari. Dia tak menentu, kadang-kadang dia berhenti, kadang dia bergerak. Kita tengok angin datang dari mana sebenarnya? Kadang-kadang angin daripada, kita tengoklah, kita nak tahu, kita tengok bila jerebu kan, bila jerebu kita tengok jerebu kita tengok kadang-kadang tu, daripada gambar satelit dia datang daripada sebelah sana, pembakaran berlaku sebelah sana, maka angin tu bertiup begini, kadang-kadang bertiup begini, kadang-kadang bertiup begini. Datang dari mana? Angin monsun, angin barat daya, angin timur laut, angin kadang-kadang angin kan. Even kalau orang yang tinggal di tepi pantai pun ada bayu darat, ada bayu laut, sejuk sini, panas sini kan, dia bergerak kan. Siapa yang menentukan perjalanan tu? Itu nama dia fatasrifir riyah. Jadi angin tu bergerak laju, bergerak perlahan, bergerak arah sini, bergerak sini, semua tu sepatutnya adalah menjadi apa? Menjadi ayatun liqaumin yaqilun, menjadi tanda kepada orang yang berakal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni berakal, maksudnya ialah berfikir. Semua orang ada akal tapi tak berfikir. Jadi kita tengok sini kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 3 jenis manusia, ataupun kita kata ialah 3 jenis orang yang akan mendapat manfaat daripada apa yang berlaku di keliling mereka, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah beriman, yang kedua ialah yakin, dan yang ketiga adalah berakal, iaitu berfikir. Jadi maknanya kalau manusia tak ada benda-benda ni semua ni kan, maka tak akan sampailah. Sebab itulah kadang-kadang manusia ada yang berfikir, tapi dia berfikir benda lain, dia tak berfikir pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok apa-apa keliling dia berfikir untuk ekonomi, dia fikir bagaimana nak dapat duit. Itu cara fikir juga, fikir yang tahap rendah kan, fikir tahap untuk duniawi saja, dia tak sampai kepada akhirat kan. Jadi maknanya Allah Subhanahu Taala nak kita ni berfikir, kemudian yakin, kemudian beriman. Jadi kita ada tiga-tiga tu, masya-Allah kan, maka kita barulah akan menjadi orang yang beriman, yang benar-benar beriman, insya-Allah. Dan juga terbalik, kita kata kan, orang beriman sepatutnya apa? Sepatutnya mereka ni adalah mempunyai keyakinan, bukan beriman kata saya beriman tapi tak yakin. Tak, beriman yakin, dan mereka mesti menggunakan pemikiran mereka menggunakan akal mereka kan, untuk berfikir terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tilka ayat, Allah Subhanahu Wa Taala kata tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Itu semua adalah tanda-tanda itu adalah tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayatullah yang kami bacakan. Jadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini dalam ayat dalam nombor 6 ni maksudnya ialah Al-Quran Itulah dia. Jadi kesimpulan dia ialah, kalaulah itu adalah ayat Allah, langit bumi itu adalah ayat Allah juga, maka ini juga adalah ayat Allah, iaitu Quran juga adalah ayat Allah. Ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan kebenaran. Bukan baca kepada kamu wahai Muhammad dengan kebenaran, bil haqqi, nak ceritakan kebenaran, fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Dan kemudian Allah Taala kata, habis tu apa lagi? Ayat apa lagi yang mereka nak? Ayat kauniyah Allah Taala dah tunjukkan. Jadi sekarang Allah Taala tunjukkan, berikan ayat Quran kepada kamu wahai Muhammad supaya kamu mereka ni beriman. Jadi mereka ni nak beriman dengan apa lagi? Jadi ini marah kan. Kita katakan ini tahdid nama dia kan. Allah Taala sebutkan sini. Tahdid tu maknanya ialah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelik kan. Fa bi ayyi, maka ayat mana lagi? Perkataan mana lagi yang mereka ni nak beriman sebenarnya kan? Jadi sedangkan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala ba'dallah sini artinya apa kan, iaitu selepas daripada kedatangan. Ba'dallah selepas Allah, maksudnya selepas daripada tanda-tanda yang Allah Taala tunjukkan kepada mereka ni yang dah banyak sangat. Kenapa mereka tak nak beriman juga dengan apa yang datang daripada Al-Quran? Seterusnya, wailul likulli affakin asim. Allah Taala sebut sifat celaka. Celakalah bagi seorang yang affak. Affak ni apa? Affak ni ialah orang yang kasirul ifki. Ifki ni ialah pembohongan tahap pembohongan yang tinggi, ifki ni kan. Jadi bila seorang tu banyak berbohong, maka dia kata affak. Kemudian asim ni artinya ialah orang banyak dosa.
Siapakah dia ni? Ulama-ulama tafsir menyebutkan dia adalah An-Nadr bin Al-Haris. Dan memanglah kan majoriti daripada kebanyakan daripada orang-orang yang penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni adalah merupakan Affaq Al-Athim ni. Golongan pembohong dan juga golongan-golongan pendosa. Jadi manusia ni kan kita akan lihat, kita boleh nampak kan, ada kadang-kadang tu mereka ni memang geng pendosa lah, itu memang geng penjahat lah kan, memang orang tahu lah semua kan, tapi oleh kerana kehebatan pangkat dia, mungkin kehebatan harta dia, maka orang hormat pada dia juga kan, sebab orang nak pada harta dia kan. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan, bahawa manusia ni majoriti orang-orang yang menentang kebenaran ni biasanya adalah Affaq Al-Athim. Jadi Allah Ta'ala kata wailun, celakalah bagi mereka ni. Kemudian yasma'u, apa lagi sifat mereka? Sifat mereka yang pertama ialah Affaq, sifat mereka yang kedua adalah Athim, sifat mereka yang ketiga ialah ini, iaitu tidak mahu mendengar kebenaran, tidak mahu mendengar Al-Quran dengan hati mereka, bahkan mendengar tapi mengejek. Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu, yasma'u ayatillah tutla alaihi, mereka dengar Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, tetapi summa yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha, dan dia berterusan. Yusirru mustakbiran makna berterusan dalam takabburnya. Jadi oleh kerana itulah surah ini dikatakan tema utama dalam surah ini ialah takabbur, iaitu jangan takabur. Amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya apa? Supaya jangan takabur. Bagaimana kata jangan takabur tu? Sebab itulah di surah ini dinamakan Al-Jasiyah, iaitu seorang yang melutut, yang ketakutan menanti hukuman daripada orang yang akan menghukumnya. Itu jasiyah. Jadi jasiyah ini adalah lawan kepada takabur. Kerana manusia yang atas dunia takabur, oleh kerana itu jangan takabur. Jangan jadi takabur. Takabur yang pertama sekali ialah apabila manusia ini menolak kebenaran. Iaitulah yang berlaku sebagaimana yang disebutkan oleh ulama sini, ahli tafsir sini, iaitu An-Nadr bin Al-Haris adalah merupakan mewakili golongan-golongan yang takabur, yang mana mereka ini apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yusirru mustakbiran, berterusan dalam takabburnya, ka'allam yasma'a, sama seperti tak dengar, padahal mereka dah dengar, mereka dah tahu dah. Fabashshirhu bi'azabin alim, Allah Ta'ala kata beri khabar gembira dengan azab yang pedih. Wa iza alima min ayatina syai'an ittakhazaha huzwa, Allah Ta'ala sebut lagi kan, apabila dia tahu orang-orang begini ni, orang-orang yang menentang dakwah, menentang Islam ni kan, menentang wahyu, menentang apa-apa yang benar yang datang daripada Allah, yang kita bacakan kepada mereka, Allah Ta'ala sebutkan iaitu apa? Wa iza alima, bila dia tahu, maknanya dia bukan dia tak tahu. Kalau tak tahu cerita lain. Sebab itulah ini pentingnya sini ialah kita ni sebagai umat Islam untuk menyampaikan, untuk make sure supaya manusia ni tahu apa? Tahu bahawa ini adalah benar, ini adalah salah. Ini sepatutnya apa yang kamu buat, sepatutnya iaitu menyembah Allah, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alimah, jadi make sure. Sebab itulah Nabi SAW ini bekerja bersungguh-sungguh untuk make sure kan, memastikan bahawa manusia ini faham, alimah. Jadi Allah Ta'ala kata apabila mereka dah tahu min ayatina syai'an, bila dah tahu, tapi apa yang mereka buat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman ni, mereka ini akan ittakhazaha huzwa, dia mengambilnya sebagai main-main. Mereka memain-mainkan. Kemudian Allah Ta'ala sebut ulaika lahum azabun muhin, bagi mereka itu azab yang menghinakan mereka tu. Min waraihim jahannam, jadi kemudian Allah Ta'ala kata apa? Balasan mereka lagi ialah min waraihim jahannam, di belakang mereka kalau ikut terjemahannya. Tetapi dalam bahasa Arab wara ni kalau ikut terjemahannya belakang, tapi dia boleh jadi depan ataupun belakang. Depan ataupun belakang, di belakang mereka ataupun di depan mereka. Sebab itulah setengah-setengah tafsir dia kata min waraihim jahannam, jahannam itu berada di depan mereka. Sebab apa? Sebab mereka menghala ke jahannam. Jahannam tu mereka tak boleh lari, mereka sedang menuju kepada jahannam. Itu satu pendapat lah. Tapi ada pendapat berkata kena digunakan perkataan warak di sini. Kenapa? Kerana manusia itu sekarang ni berada di atas dunia. Jadi di atas dunia ni, maka seolah-olahnya neraka itu di belakang mereka, sedang nak datang kepada mereka. Jadi seolah-olah macam tu, dan mereka nak lari. Itu satu pendapat lah. Jadi maknanya kat sini kan, apa-apa saja makna di sini, sama ada depan ataupun belakang, itu adalah makna kepada perkataan warak. Jadi warak tu boleh jadi dua-dua. Jadi Allah SWT nak sebut sini ialah apa kan? Manusia itu tak dapat lari daripada jahannam.
Jadi jahannam itu meliputi mereka. Min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'a wala mattakhazu min dunillahi awliya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memelihara mereka, menyelamatkan mereka daripada jahannam itu. Apa dia yang tak boleh dapat menyelamatkan sini? Dua perkara yang Allah Taala sebut. Yang pertama sekali, ma kasabu. Apa yang mereka usahakan? Apa yang mereka manusia usahakan atas dunia ni? Bersusah payah, keluar pagi, balik petang, keluar pagi, balik petang. Macam itulah kan. Kalau kita tanya pun, awak kerja apa? Awak kerja apa? Apa maksud kerja tu? Maksud kerja tu ialah maknanya apa yang awak usahakan sekarang untuk mendapat rezeki, untuk bekerja, untuk makan minum. Jadi itu orang tanya manusia kan. Dan itu yang kita usahakan atas dunia ni kan. Meramaikan anak ke, meramaikan tentera ke, meramaikan sokong penyokong-penyokong ke, membanyakkan harta, membanyakkan jawatan, membanyakkan apa sajalah kan. Apa-apa yang ada untuk manusia ni kan. Jadi itu nama dia makasabu. Apa-apa semua yang kita usahakan itu langsung tak akan dapat memberi manfaat kepada kita di hari akhirat bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kecuali jika sekiranya kita gunakan apa yang kita usahakan itu untuk memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gunakan perkara itu hanya untuk diri sendiri, tak untuk dapat pahala, so kita tak akan dapat apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah perkara yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini ialah apa? Iaitu apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah atas dunia ni? Manusia ni menyembah batu ke, menyembah pokok ke, menyembah kayu ke, menyembah simen ke, menyembah keros ke, menyembah apa-apa saja. Tak kira lah kan, apa-apa saja yang manusia sembah ni atas dunia ni kan, yang bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tak akan dapat la yughni. Tidak akan dapat membantu mereka. Bahkan mereka ni akan dihumbangkan bersama-sama dengan berhala-berhala mereka itu. Jadi Allah Taala kata wala mattakhazu min dunillahi awliya. Apa yang mereka ambil sebagai awliya mereka atas dunia ni, sebagai pembantu, sebagai orang yang dekat dengan mereka atas dunia ni, langsung tak akan dapat memelihara mereka. Walahum azabun azim, bagi mereka itu azab yang besar. Seterusnya haza huda. Allah Taala kata ini adalah huda. Ini adalah petunjuk. Apa ini? Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Itu adalah petunjuk kepada manusia. Wallazina kafaru biayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim. Dan orang-orang yang kafir dengan tanda-tanda Allah Taala. Jadi ulang lagi kan, dah tunjuk dah tanda Allah Subhanahu Wa Taala tu, mereka ni kafir lagi dengan ayat daripada Tuhan mereka. Ayat tu dua lah maknanya kan, ayat kauniyah dan juga ayat yang kita panggil sebagai ayat makruah. Ayat yang dibaca dan juga ayat yang dapat dilihat, ayat yang ada di alam ni. Jadi orang yang begitu Allah Taala kata lahum azabun min rijzin alim. Bagi mereka azab daripada rijzin. Rijzin ni apa? Rijzin ni ialah satu seksa yang paling dahsyat sekali. Itu nama dia rijzin. Jenis seksa penyiksaan yang paling dahsyat, yang paling keras, yang paling teruk, itu nama dia rijzin. Jadi dahlah teruk. Allah Ta'ala sebut lagi, bagi mereka itu azab adalah azab min rijzin, daripada yang paling teruk sekali. Kemudian alimun, yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi apa yang sangat menyakitkan tu? Ada dua bacaan di sini, ada dua qiraat. Yang pertama alimun, iaitu dengan baris depan. Yang kedua dengan baca alimen, dengan baris di bawah. Jadi ulama-ulama tafsir kata, kalau baca alimun, dia adalah sifat kepada azabun. Kalau baca alimen, dia adalah sifat kepada rijzin. Jadi mana-mana tu boleh. Dua-dua qiraat tu adalah betul kan. Tapi kita semua mengikut qiraat kita adalah kita baca dengan alimun. Seterusnya ayat yang ke-12. Kita masuk kepada ain baru sini, kepada hizib baru daripada Al-Quran ni. Allah SWT sebut Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Allah Taala sebut tentang lagi tanda kekuasaan dia, iaitu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat kepada manusia. Apa dia nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada manusia? Ialah di laut. Laut ni ialah apa? Laut itu lautan. Kita tengok lautan tu diam, tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dia tak bergerak macam gajah, tak bergerak macam tu. Yang bergerak dalam tu ialah ikan paus. Tapi laut ni Masya Allah kan, dia memberi banyak nikmat kepada manusia. Jadi itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan laut kita boleh bina kapal. Dengan laut kita boleh makan ikan dan sebagainya kan, makanan-makanan laut. Dalam laut kita boleh ambil mutiara-mutiara kan, daripada laut, perhiasan-perhiasan. Jadi maknanya di sini ialah laut ini memberi kemudahan kepada manusia.
Dan macam mana dia memberi manfaat kepada manusia? Semua disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menjadikan laut itu kita boleh tunduki, kita boleh gunakan, kita boleh manfaatkan daripada airnya, daripada prosesnya dan sebagainya. Semua itu adalah daripada laut. Tapi itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan dia tu menjadi nikmat kepada kita, Allah Taala nak tundukkan. Tapi apabila Allah Ta'ala tak izinkan, maka jadilah Titanic ke dan sebagainya, kapal-kapal yang pecah, kapal-kapal yang tenggelam, manusia itu mati kerana air juga. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Ta'ala sebut sini kan, dan Allah Subhanahu Ta'ala telah menundukkan untuk kamu. Dia yang menundukkan untuk kamu. Jadi bila kita tengok laut, kita ingatkan Allah Ta'ala tundukkan. Laut tu maknanya tasik pun samalah kan, sungai pun samalah kan, semua benda tu adalah, semua tu adalah air. Air yang besar yang ada di keliling kita, maka itu nama dia adalah laut. Allah Ta'ala menjadikan, menundukkan untuk kamu tu laut, supaya kapal-kapal boleh berlayar, dan kemudian dan kamu boleh bertaru min fadli, kamu boleh cari kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam laut itu, la'allakum tashkurun. Itu faedah-faedahnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yang kamu dapat daripada laut. Yang terakhir ayat kita pada hari ini ialah wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tadi laut, sekarang ni ialah langit dan juga bumi. Allah telah sakhar juga. Jadi sakhar ni kita baca doa lah kan, bila kita naik kenderaan kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi tu kita baca. Kita baca doa tu adalah untuk menunjukkan apa? Kenderaan ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mampu nak tundukkan. Jadi Allah Taala sebut dialah yang menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jami'an semua sekali. Dialah yang tundukkan, minhu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minhu maknanya minallah. Kemudian inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua itu adalah menjadi tanda kepada orang-orang yang berfikir. Orang yang tak berfikir tak nampaklah semua itu, tak boleh fikir. Dia fikir benda lain saja. Ada pemikiran, ada Allah Taala berikan kelebihan kepada dia, boleh berfikir, dia fikir benda lain. Dia tak fikir kepada balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sajalah kita insya-Allah pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok hari insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.